Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah dan penyelaras subjek UHPP 0010 Research Methodology, Profesor Madya Dr. Zainuddin bin Abu Bakar. Okay, saya Muhammad Effendi bin Rahmat, ID nombor matriks PPP 143020, ingin membentang serba sedikit berkenaan research ideas outline untuk assignment 5. Okey. Kajian saya lebih tertumpu kepada penulisan skrip lah, lebih tertumpu kepada kemahiran di kalangan pelajar TVET. And then tajuk saya adalah kemahiran penulisan skrip berdasarkan experiential learning di kalangan pelajar TVET. Okey, seperti yang kita tahu, skrip untuk kajian saya ni dia lebih tertumpu kepada kerangka latihan penulisan skrip, di mana kerangka latihan tersebut mempunyai elemen-elemen skrip yang berkualiti lah, elemen-elemen yang perlu ada dalam skrip, iaitu yang apabila telah dibuat hasil temubual daripada pakar penulisan skrip, daripada pensyarah-pensyarah diploma filem dan video, kiranya skrip yang berkualiti perlu ada elemen-elemen yang tertentu lah. Elemen-elemen dalam skrip yang perlu ada adalah seperti pengembangan cerita, iaitu story development. Story development perlu ada supaya plot tidak whole, supaya plot tu bergerak sekali seiring dengan pembangunan cerita tersebut. Dan yang kedua, plot, sama ada plot tersebut menggerakkan watak ataupun watak menggerakkan plot. So plot ni adalah scene by scene, adegan by adegan yang untuk kita mengetahui dan untuk kita memahami sesuatu buah filem tersebut daripada awal sehinggalah akhir. So plot adalah kekuatan untuk skrip. Dan yang ketiga adalah storyline. Storyline atau jalan alur cerita perlulah mempunyai tema yang tertentu lah. Perlu mempunyai tema yang tertentu ataupun contohnya seperti tema kemanusiaan ataupun tema kekeluargaan ataupun tema jati diri patriotik. Itu menggerakkanlah elemen-elemen dalam skrip supaya dia jadi lebih baik. So, dan watak pewatakan. Dan watak dan pewatakan ni perlu ada elemen tersebut supaya pembangunan cerita tersebut seiring dengan perkembangan watak. So, watak tersebut tidaklah akan menjadi kaku. Seiring macam mana jalan cerita berkembang, watak itu pun berkembang. So, itu merupakan satu elemen-elemen skrip, elemen-elemen yang perlu ada dalam hasil penulisan skrip yang baik. Dan yang terakhir, konflik. Dalam penghasilan skrip perlulah ada konflik bagi menunjukkan sesuatu orang kata kesan suspense. Kesan suspense perlu ada, and then kesan konflik perlu ada untuk mengembangkan cerita tersebut. So di sini saya harapkan di sini para pelajar akan menghasilkan skrip melalui pengalaman sendirilah, melalui kerangka latihan penulisan skrip ni, iaitu dengan experiential, berasaskan experiential learning theory. Dia boleh membuat skrip berdasarkan dengan perbincangan ataupun pengalaman sendiri, rujukan terhadap filem-filem terbaik dunia, serta melalui bahan pembacaan, dan yang paling penting adalah melalui pensyarah-pensyarah yang mengajar dalam diploma filem dan video. Pensyarah-pensyarah perlu memberi satu guideline yang terbaru untuk skrip. Elemen-elemen skrip ini perlu digaris, diberi perhatian untuk mendapatkan satu hasil penulisan skrip yang baik. Okay. Selaras dengan pelan strategik transformasi pendidikan vocational untuk menjadikan pelajar pelajar sepanjang hayat ataupun lifelong learning
pekerja mahir bertauliah dan berwawasan profesional, modal insan berjati diri. Bagi saya, kemahiran penulisan skrip ini merupakan salah satu perkara asas bagi pelajar-pelajar dalam bidang TVET approach, khususnya bagi pelajar politeknik yang mengambil jurusan diploma filem dan video. So mereka perlu menguasai kemahiran yang asas ini terlebih dahulu supaya untuk mengembangkan lagi industri filem negara kita. Okey, untuk pengenalan, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita melihat dulu skrip itu adalah apa. Skrip adalah sebuah filem, skrip adalah asas sebuah filem. So apabila skrip yang baik membentuk filem yang baik, umpama membina sebuah bangunan, ia memerlukan sebuah plan. So skrip adalah architecture of the film. Sebagaimana bangunan ada architecture dan plan untuk membuat bangunan, begitu juga filem. Dia perlu ada arkitek untuk membuat garis panduan terhadap story development daripada awal, pertengahan sampai ke akhir. So sebelum penulis skrip memulakan penulisan, beliau haruslah mempunyai idea. So sumber-sumber idea ni lah yang saya cakap tadi boleh didapati daripada pengalaman sendiri, pengalaman rakan, akhbar, televisyen, radio ataupun bahan pembacaan yang meluas. So penulisan skrip juga merupakan satu penceritaan yang bersifat naratif supaya penonton tidak akan lari dan keliru dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Malah dengan adanya jalan penceritaan yang bersifat naratif, filem tersebut akan lebih tersusun, berstruktur dan konsisten walaupun filem tersebut digunakan dalam pelbagai bahasa. So dengan kepelbagaian media sekarang, kebanjiran Netflix seperti platform Netflix, View dan segalanya, View dan Disney Hotstar ke, Eflix ke, dia boleh membantu filem tersebut supaya filem tersebut boleh ditonton dan difahami oleh segenap masyarakat, sekalian masyarakat walaupun di negara luar. Kerana filem yang tersusun, naratif yang tersusun, walaupun ditukar kepada bahasa yang lain pun masih lagi kita akan faham dan tidak bercelaru, plot tidak akan bercelaru, plot tidak tersusun dan tidak teratur lah. Plot akan tersusun. So isu tentang filem di Malaysia ni sangat orang kata banyak. Isu tentang filem di Malaysia ni boleh dikatakan satu isu yang sensitif disebabkan oleh mungkin disebabkan oleh dasar-dasar yang dibuat oleh badan-badan yang tertentu lah. So dekat sini kita boleh lihat garapan filem Indonesia dan hasil-hasil karya di Indonesia yang di mana skripnya daripada awal asas penulisan skrip dia adalah berkualiti. So dia mampu untuk keluarkanlah macam filem patriotik macam Soekarno ataupun filem-filem Negeri Tanpa Telinga yang merupakan satu pendekatan falsafah ataupun filem-filem dakwah Islamik yang baik. Sedangkan kalau di Malaysia, masalahnya yang utama kita tidak banyak filem-filem yang berkualiti. Bukan tidak ada, ada tapi boleh dikira amat sedikit. So tapi sekarang semakin rancak perkembangan filem di Malaysia sebab adanya produser-produser yang berani untuk melabur membuat filem. Contohnya macam filem Mak Kilau tersebut merupakan satu filem, satu benchmark terbaru di Malaysia lah yang kita boleh yang kita harapkan yang pada masa akan datang akan lebih banyak karya-karya seperti filem Mak Kilau di Malaysia. So faktor pembayaran skrip yang skrip yang kurang berkualiti okey. Saya nak tumpukan kepada faktor pembayaran skrip dengan harga yang rendah menyebabkan skrip ditulis tidak berkualiti. Dia punya masalahnya terhadap pembayaran. Salah satunya adalah sikap penerbit-penerbit yang memberi bayaran yang rendah kepada penulis-penulis skrip.
dan dia menjejaskan kreativiti penulis juga untuk tidak ada motivasi untuk membuat hasil yang terbaik jika faktor pembayaran tu terlalu rendah. So, satu lagi, separuh daripada penulis skrip di negara ini menyatakan penyelidikan tidak perlu. Ada segelintir daripada sikap penulis skrip itu sendiri yang tidak mahu membuat penyelidikan terlebih dahulu sebelum membuat satu skrip dan dizahirkan ke layar perak. Mereka tidak buat satu penyelidikan yang baik. Isu bahasa rojak mungkin adalah salah satu faktor lah dalam skrip-skrip yang kurang berkualiti, sebab penulis skrip juga perlu menguasai bahasa, yang baik, perlu menjadi pencinta bahasa supaya naskah tersebut menjadi lebih elok. Okey, untuk research gap dia, jurang kajian dia, kajian sebenarnya tertumpu kepada masalah kualiti skrip yang syarat lah. So kalau menurut Latifah 2009, tema dan plot jalan cerita mutu lakonan tu menjadi tarikat utama remaja menentu sebuah cerita lah. Manakala bagi masyarakat antarabangsa akan menilai suatu lain daripada mereka dan mempunyai jati diri bangsa tersebut sebagai daya menarik. Okey, mungkin masyarakat antarabangsa melihat satu filem tersebut bukan hanya sekadar lakonan semata-mata, tapi dia ada nilai yang tertentu seperti nilai jati diri, nilai kekeluargaan ataupun nilai heritage, nilai warisan sesebuah negara tersebut, dan dia menjadi penarik pada masyarakat untuk menonton. So, penglibatan pelajar politeknik dalam bidang filem dan video, so penyertaan masalah. Okey, kita pergi kepada problem statement. Problem statementnya adalah yang paling utama lah kekurangan kemahiran dalam menyusun skrip yang berwujud berdasarkan idea kreatif. So, di sini kelemahannya penulis skrip tidak ada idea kreatif. Mungkin idea tersebut terkekang dengan tidak ada pembahasan pembacaan yang meluas, tidak ada orang kata berdiskusi dialog atau perbincangan dengan seseorang yang pakar dalam penulisan skrip di luar negara, ataupun tidak pergi ke penganjuran kursus-kursus seminar di peringkat antarabangsa dalam penulisan skrip. Okey, dan yang kedua, hanya tertumpu menghasilkan skrip yang mendata. Memang problem yang masalahnya adalah tertumpu kepada skrip yang mendata. Kebanyakan penulis skrip sebelum ni, skripnya tidak dinamik, skripnya tidak ada elemen-elemen seperti yang saya katakan tadi, dan tidak ada elemen pengembangan cerita, story development, storyline yang baik. Dia tak ada perkembangan watak yang baik, hanya mendata. Kita tidak tahu perubahan watak tersebut, dan plot tersebut hanya mendata dan tidak ada perubahan-perubahan dari segi konflik, tak ada adegan suspense semua. So ini menyebabkan masalah kita kekurangan skrip yang berkualiti. So yang ketiga, kekurangan pendedahan terhadap kemahiran penulisan skrip yang mengikut elemen-elemen tertentu. So elemen-elemen yang saya tekankan tadi merupakan satu elemen dalam penulisan skrip lah. So kekurangan pendedahan terhadap kemahiran penulisan skrip ini merupakan satu masalah besar bagi penulis skrip kerana dia tak ada satu garis panduan yang jelas tentang bagaimana ingin menulis dengan baik berpandukan elemen-elemen yang ada. Objektif kajian saya adalah mengenal pasti elemen-elemen kerangka latihan kemahiran penulisan skrip dan membina kerangka latihan kemahiran penulisan skrip berasaskan elemen-elemen seperti pembangunan jalan cerita, tema, plot, watak perwatakan dan konflik. So kerangka latihan tersebut, kerangka latihan kemahiran penulisan skrip tersebut digunakan di kalangan pelajar TVET lah berdasarkan pembelajaran melalui pengalaman experiential learning theory inilah. So dekat experiential learning theory ini, mereka ada kitaran yang membuatkan mereka belajar melalui pengalaman, belajar melalui perbincangan, belajar melalui pensyarah dengan pendedahan oleh pensyarah, belajar melalui bahan pembacaan yang meluas, melihat, menonton contoh-contoh filem yang skrip yang berkualiti,
Contohnya seperti filem Memento, Christopher Nolan, dan filem-filem sebahagian daripada filem-filem Iran, ataupun sebahagian daripada filem-filem yang memenangi Oscar, seperti filem Forrest Gump umpamanya, ataupun filem-filem Titanic. Di situ dia ada orang kata keistimewaan filem tersebut. So, persoalan kajiannya, apakah elemen-elemen yang perlu ada dalam kerangka latihan penulisan skrip? Apakah bentuk kerangka latihan kemahiran penulisan skrip yang berasaskan elemen pembangunan jalan cerita, tema, plot, watak, pewatakan dan konflik? Okey, dan yang ketiga, adakah kerangka latihan kemahiran penulisan skrip berdasarkan expansion learning mampu menghasilkan skrip yang berkualiti di kalangan pelajar TVET? Mampukah pelajar TVET dapat dapat menghasilkan skrip yang berkualiti melalui elemen-elemen kerangka latihan yang telah disediakan? So, ini kerangka teori kajian diambil oleh melalui COP Experiential Learning Theory. Dekat sini kitarannya akan sentiasa berpusing melalui pengalaman, melalui pembelajaran sendiri dan melalui penilaian sendiri dan melalui penghasilan skrip itu sendiri. So dekat sini konsep dalam abstract conceptualization ni, kerangka latihan penulisan skrip pelajar amatlah penting dengan elemen-elemen penulisan skrip perlu ada di sini, pengembangan cerita, story development, perlu ada plot, perlu ada watak dan pewatakan, konflik dan naratif yang tertentu. So, bagi pendekatan kajian metodologi, kajian ini lebih tertumpu kepada kajian kualitatif, di mana kita akan membuat tinjauan pemerhatian ataupun grounded theory. Kita akan membuat grounded theory. Instrumen kajian yang kita akan lakukan adalah interview berprotokol, semi-structure. Kita tidak melakukan yang berstruktur lah. Kita hanya melakukan semi struktur punya interview supaya ada kebebasan sikit di kalangan para pakar-pakar penulis skrip di FINAS, di Politeknik, untuk dia nak menjelaskan lebih mendalam, untuk kita boleh lebih exploratory lagi. Kita boleh explore dan kita dapat something input yang lebih dalam. So, teknik pengumpulan data adalah menggunakan thematic analysis dengan kod, transkrip temu bual digunakan dan kita membuat thematic analysis, dan setiap transkrip tersebut ada kod yang mewakili dan tema yang tertentu. Okay, lokasi kajian di bahagian sekitar Semenanjung Malaysia, iaitu di Politeknik di Arau, Perlis, Universiti Lim Kok Wing, iaitu satu universiti yang menggunakan pendekatan TVET. Pelajar-pelajar jurusan Diploma Filem dan Video di Lim Kok Wing ataupun degree dalam filem dan video Lim Kok Wing adalah berasaskan TVET approach. So, dia amat sesuai untuk saya membuat kajian saya lah, lebih mudah. Dan di sekitar Lembah Kelang, iaitu di FINAS ataupun Biro Persatuan Karyawan Malaysia, iaitu Saudara Syamsul Amdi Ahmad Daud, saya akan mendapatkan maklum balas daripada mereka, saya akan mendapatkan temubual daripada mereka lah. So, populasi kajian terdiri daripada tenaga pengajar pihak FINAS serta pelajar Politeknik di Arau, pensyarah Politeknik di Arau, pelajar jurusan filem dan video Lim Kok Wing, pensyarah mereka, penulis skrip berpengalaman daripada Persatuan Karyawan Malaysia. Sampel kajian terdiri daripada pelajar Politeknik Tunku Syirajuddin Arau, penulis dari Jabatan Mengajar Filem dan Video, pelajar Universiti Lim Kok Wing, penulis skrip berpengalaman dan pakar pihak FINAS, Biro Persatuan Penulis Skrip Persatuan Karyawan Malaysia.
Dan ini merupakan prosedur kajian pengumpulan data. Kita melakukan temu bual semi struktur. Hanya soalan-soalan utama yang kita sediakan berpandukan hasil kajian, berpandukan kajian kita lah, berpandukan kajian mengenai penulisan skrip tersebut. So persoalan kajian nombor 1, apakah elemen perlu ada dalam kerangka latihan kemahiran penulisan skrip? Kita akan menggunakan instrumen temu bual berprotokol, temu bual separa berstruktur atau soalan-soalan temu bual lah. Analisis data, kita akan membuat analisis melalui laporan jadual yang hasil daripada temu bual tersebut. Apakah bentuk kerangka latihan kemahiran penulisan skrip berdasarkan elemen pembangunan jalan cerita, tema, workload, watak-watakan dan konflik. Persoalan kajian yang kedua, kita menggunakan instrumen daripada pengesahan pakar lah, pengesahan pakar khususnya daripada pakar-pakar penulis skrip, terutamanya orang-orang finas, orang-orang daripada Persatuan Karyawan Malaysia ataupun penggiat-penggiat filem industri seperti pengarah-pengarah terhebat, pengarah-pengarah hebat. Ada satu pengarah yang kita mendapatkan pengesahan pakar iaitu Namron, iaitu pengarah dan penulis skrip. Bagi analisis data, kita akan menggunakan AMOS dan indeks Cohen Kappa. So, untuk ada persoalan kajian yang ketiga adalah adakah kerangka latihan kemahiran penulisan skrip berdasarkan expansion ini mampu menghasilkan skrip yang berkualiti di kalangan pelajar TVET? So, instrumen dia kita akan menggunakan kaedah analisis dokumen, interpretasi dan kaedah temu bual berprotokol. Analisis dokumen, kita menggunakan analisis laporan dokumen, kita akan menggunakan thematic analysis dengan kod dan tema yang tertentu. Okay, jangkaan hasil kajian pertama adalah dapat melahirkan bakat baru dalam bidang penulisan skrip serta membangunkan industri seni tanah air dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Keduanya, para pelajar dapat didedahkan dengan kemahiran membuat skrip dengan baik yang mempunyai mesej dan impak kepada penonton. Ketiga, supaya dapat memupuk minat pelajar dalam skrip dan perfilman. Akhir sekali, dengan kerangka latihan ini mampu digunakanlah sebagai panduan untuk bagi sesiapa yang ingin belajar menulis skrip dengan baik. Dia tidak boleh tinggal elemen-elemen dalam kerangka latihan ini tersebut. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih dan saya harapkan semoga semuanya berjalan lancar, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi daripada saya.